Assalamualaikum anak-anak Ena Maliki semua. Jom ikuti bersama Ustazah Sofia kita belajar Sirah Perjanjian Hudaibiyah. Hari ni, Ustazah nak bawa Amni mengembara. Okay. Hari ni kita akan mengembara. Okey. Amni pernah tengok tak gambar ni? Okey. Jadi ni adalah gambar peta dunia. Pernah tengok tak peta dunia ni? Pernah. Okey. Dekat peta dunia ni ada beberapa benua. Okey, ada berapa? 1, 2, ada 3, 4, 5 dan ada 6 dekat sini satu. Yang warna pink. Okey, yang warna oren ni benua apa? Okey, ni adalah benua Amerika Utara. Okey. Sebelah Amerika Utara ada benua Eropah. Okey, kita dekat mana? Kita dekat dalam Asia. Ya. Okey, betul. Okey, kemudian ada Amerika Selatan yang warna hijau ni. Yang warna biru Afrika dan yang warna pink ni adalah negara yang ada banyak kangaroo. Australia. Okey. Jadi hari ni Ustazah nak bawa Amni pergi mengembara, tapi bukan dekat Asia, bukan dekat Afrika, bukan dekat Amerika Utara. Tapi kita akan pergi di antara Afrika dan Asia. Dekat sini. Yang Ustazah bulat ni. Okey. Agak-agak dekat mana? Tak tahu. Okey, dekat mana terletaknya Tanah Suci Mekah? Dekat Negara apa? negara Arab. Okey, dekat negara Arab. Okey, hari ni kita akan pergi Arab Saudi. Okey, dekat Arab Saudi ni adanya Madinah dan Mekah. Okey. Dekat Madinah dan Mekah ni Amni, kita ada satu tempat yang namanya Hudaibiyah. Dekat Hudaibiyah ni ada sebuah masjid yang dibina, iaitu Masjid Hudaibiyah. Okey. Jadi hari ni rasa-rasa Amni kita akan belajar berkenaan apa? Perjanjian Hudaibiyah. Okey, pandai. Perjanjian Hudaibiyah. Dan untuk pengetahuan kita semua, kenapa diberikan nama Perjanjian Hudaibiyah tu? Sebabnya Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Okay, sebab itulah nama perjanjian ini adalah Perjanjian Hudaibiyah. Dia berlakunya di Hudaibiyah. Okay. Jadi kita dah tahu sedikit sejarah macam mana terbentuknya nama perjanjian ini. Okay, sekarang kita akan tengok kepada latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Okey Amni? Boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. Okey. Amni boleh buka buku teks muka surat 135. 135. Okey. Okey, Amni kita teruskan mengenai latar belakang macam mana boleh berlakunya Perjanjian Hudaibiyah ni. Okey. Macam mana boleh berlakunya peristiwa Perjanjian Hudaibiyah ni? Selamat datang. Sekarang kita tengah mulakan dengan, kita baru nak mula latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Muka surat 136 kan Amni? Buka dah. Okay. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi. Okay. Rasulullah SAW ni bermimpi mengunjungi Masjidil Haram. Rasulullah bermimpi ke Masjidil Haram, kemudian Rasulullah bermimpi bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Okay. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah. Pada bila? Pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah.
Okey, apa yang Rasulullah bawa? Rasulullah bawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Okey. Masa ni Rasulullah berada di Madinah. Rasulullah bermimpi, kemudian Rasulullah pergi jumpa para sahabat dan ajak para sahabat ni untuk menunaikan umrah. Rasulullah bermimpi, Rasulullah pergi Masjidil Haram. Inilah gambaran suasana di Masjidil Haram di mana orang mengerjakan umrah dan juga haji. Okay. Seterusnya, apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Zulhulaifah ni adalah satu tempat sebelum sampainya antara Mekah dan Madinah. Sebelum sampai Mekah, ada nama tempat Zulhulaifah di mana Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Adalah ni, tengok ni gambar ni, memakai pakaian ihram. Kalau kita selalu tengok dalam TV kan, orang pergi haji, orang pergi umrah. Inilah pakaian mereka. Okey. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu baginda memilih jalan yang jarang dilalui. Rasulullah lalu jalan yang orang tak pernah lalu pun. Jalan tu jalan yang berliku-liku, jalan yang berbukit bakau, jalan yang sempit lah untuk elakkan daripada musuh. Okay. Kat situ kita boleh nampak kegigihan Rasulullah dan para sahabat. Okay. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar. Di mana? Di Saniyatul Mirar. Saniyatul Mirar ni pun satu tempat sebelum sampainya ke Mekah. Berhampiran dengan Hudaibiyah apabila unta baginda bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Okay, unta Rasulullah ni penat. Dia tak nak meneruskan perjalanan, jadi mereka berhenti di Saniyatul Mirar. Okay, maka di sinilah baginda dikunjungi seorang Budai bin Warqa Al-Khuzai yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah, bukannya untuk berperang, tetapi untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Mereka tak percaya dengan Rasulullah untuk pergi umrah. Kaum musyrikin ni dia ingat Rasulullah nak pergi berperang. Antara utusan yang dihantar adalah Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baginda mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Rasulullah hantar Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy ni, nak bagi tahu yang Rasulullah pergi untuk menunaikan umrah, bukan untuk berperang. Tetapi beliau telah ditahan, lalu tersebar berita beliau dibunuh. Lalu tersebarlah berita bahawa Uthman bin Affan ni telah dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah. Berbai'ah ni apa? Berbai'ah ni adalah berjanji, bertaat setia dengan Rasulullah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan ni berlaku di bawah sepohon pokok. Okey, perjanjian Hudaibiyah juga dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Kenapa dipanggil sebagai Bai'atul Ridwan? Sebab dilakukan di bawah sepohon pokok yang bernama Ridwan. Okey. Selepas itu kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Okey. Yang keenam, apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan ni, musyrikin Quraisy berasa gerun. Bila kaum musyrikin ni dengar umat Islam buat perjanjian taat setia, mereka takut. Dan mahu perjanjian damai dibuat. Mendahului. Okay. Kemudian Sahyul bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah
satu perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Okey. Dan yang ketujuh Amni baca. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang Berduka cita yang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Makkah dihalang musyrikin Quraisy. Hanya berdiam diri. Akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Okey. Jadi akhir sekali Rasulullah meminta kaum muslimin ni untuk bertahallul. Bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan. Okey, asalnya kaum muslimin ni tak nak bertahallul, tapi datang isteri Rasulullah Ummu Salamah mencadangkan supaya Rasulullah dulu bertahallul. Bila Rasulullah dah bertahallul, kaum muslimin yang melihatnya pun ikut sekali. Okey, begitulah ceritanya peristiwa mengenai perjanjian Hudaibiyah yang berlaku ni. Seterusnya adalah isi perjanjian Hudaibiyah. Okey, isi perjanjian Hudaibiyah ni ada 5 ya anak-anak. Okey, yang pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Okey, gencatan senjata ni apa? Gencatan senjata ni maksudnya kedua-dua belah pihak tak boleh gunakan sebarang senapang ke, pistol ke, pedang ke. Kalau zaman Rasulullah dulu guna pedang lah untuk berperang. Maksudnya selama 10 tahun ni tak boleh ada apa-apa sebarang senjata. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Yang seterusnya, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Okey, maksudnya kat sini, orang Quraisy, orang bukan Islam yang datang kepada Rasulullah dan memeluk Islam, mestilah hendaklah dipulangkan semula kepada negara mereka. Okey, kepada kaum mereka. Yang kelima, berbeza dengan Islam, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan semula. Orang Islam tak akan dipulangkan semula kalau dia datang juga ke Mekah pada waktu itu. Tak akan dipulang semula kepada Rasulullah. Seterusnya, setiap daripada isi perjanjian Hudaibiyah ni adanya satu kesan. Setiap isi tu ada kesan yang tersendiri. Okey, isi yang pertama tadi adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Kesan daripada isi perjanjian yang kedua, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Dan kesan bagi perjanjian yang ketiga di mana kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain, kesannya Nabi mengambil peluang ini menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Kita tengok kesan perjanjian daripada isi yang keempat dan kelima. Okey, isi yang keempat dan kelima ni di mana orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi perlulah
dipulangkan kembali kepada kaum mereka, tetapi orang Islam yang datang ke pihak Quraisy tidak perlu dipulangkan semula kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa kesannya? Kesannya peluang menyebarkan Islam melalui muamalat antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Okey, adanya peluang untuk sebarkan Islam. Kesan yang kedua, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Itulah kesan daripada isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Game show time. Okey, ni adalah game yang Ustazah buat bagi kelas Google Meet. Sekarang kita tengok siapa yang kena dulu. Okey. Okey, Haris akan jawab soalan Ustazah yang pertama. Okey Haris? Okey, nombor 5. Apa jawapannya Haris? Orang Islam tidak dimenangkan menunaikan umrah pada tahun itu. Apakah kesannya? A. Penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan. B. Keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. C. Umat Islam berasa marah dan memberontak. Okey, apa jawapannya? Okey, B. Alhamdulillah. Tahniah Haris. Okey, Haris 1 markah. Amni 1 markah. Okey, kita seterusnya kita cuba satu lagi. Amni pilih nombor berapa Amni? Nombor 1. Nombor 1, okey. Nombor 1. Apakah kesan apabila orang Quraisy yang datang kepada pihak Nabi dan memeluk Islam hendak dipulangkan semula kepada kaumnya? A. Peluang menyebarkan Islam melalui muamalat antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. B. Penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan. C. Keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Okey, apa jawapan? Jawapannya adalah tengok. Okey, betul. Alhamdulillah. Tahniah, anda hebat. Terima kasih untuk kelas hari ini.